Hai murid-murid, bertemu lagi kita dalam video cikgu. Dalam video ini, cikgu ingin meneruskan perkongsian tentang ayat tunggal dan ayat majmuk. Dalam video siri ketiga ini, cikgu ingin menyambung perbincangan kita tentang latihan menggabungkan ayat-ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Dalam video ini, kita akan membincangkan latihan ataupun praktis kedua. 同学们，在这个我们的第三集视频里面，我们还是要接下去讨论我们的练习，那就是 menggabungkan ayat tunggal， 把 ayat tunggal 写变成 ayat majmuk。 在这边，我们是要讨论第二个练习。 Mari kita lihat apa itu ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu klausa sahaja, iaitu satu unit rangkaian perkataan yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. 单句就是我们的ayat tunggal。单句在造句里面是有一个主语和一个谓语。 Seterusnya, mari kita lihat pula apa itu ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih dengan menggunakan kata hubung. Maksudnya, ayat majmuk mempunyai subjek dan predikat yang lebih daripada satu. Dalam bahasa Melayu, terdapat tiga jenis ayat majmuk, iaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk panjangan, dan ayat majmuk campuran. 同学们，让我们来看看什么是复句 ayat majmuk。 ayat majmuk 就是由连词把至少两个单句组成的造句，那个就是我们的复句。 因为它是把至少两个单句组成的，所以我们的复句是拥有超过一个主语和超过一个谓语的。我们的复句有分三种，那就是 ayat majmuk gabungan, ayat majmuk panjangan, 和 ayat majmuk campuran。 Murid-murid, untuk menggabungkan ayat-ayat tunggal menjadi ayat majmuk, kita harus menggunakan kata hubung. Jadi, kata hubung ialah sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu bentuk ayat yang berlapis yang dikenali sebagai ayat majmuk. 同学们，我们要把单句 合成复句，我们一定要用一个词，那个词就叫做连词或者 kata hubung。 所以这边同学们一定要知道的是，连词是用来连接句子的词，用连词将单句连接起来的造句是复句，就是 ayat majmuk。 Murid-murid, dalam bahasa Melayu terdapat dua jenis kata hubung. Yang pertama ialah kata hubung gabungan dan yang kedua ialah kata hubung panjangan. Di sini cikgu telah senaraikan berbagai contoh setiap jenis kata hubung tersebut. 同学们，在马来文我们有两种的连词，那就是 kata hubung gabungan 和 kata hubung panjangan。 在这边，老师有列下这两种连词的例子，你们可以看。Murid-murid, mari kita baca arahan soalan
praktis 2. Baca petikan di bawah dengan teliti. Gabungkan ayat-ayat tunggal yang bergaris di bawah menjadi 3 ayat mazmur tanpa mengubah maksud asalnya. Jadi murid-murid, dalam arahan ini sangat jelas meminta kita supaya membaca petikan dan mencari ayat-ayat tunggal yang telah digariskan. Daripada ayat-ayat tunggal yang bergaris itu, kita perlu membina 3 ayat mazmur dan biasanya kita menggunakan kata hubung untuk menggabungkan ayat-ayat tunggal menjadi ayat mazmur. 同学们，从这个题目指示，我们知道的是，同学们要读以下的文章，认出有一些造句是有划线的，那些是单句。有划线的单句，你要用适合的连词来把这些单句合起来，变成 mazmur ayat mazmur， 就是复句。Baiklah murid-murid, mari kita lihat 2 ayat tunggal ini. Yang pertama, gejala negatif amat membimbangkan semua pihak. Dan yang kedua, gejala negatif terus memberikan tamparan hebat kepada negara. Dalam kedua-dua ayat ini, kita dapati terdapat subjek yang sama, iaitu gejala negatif. Jadi, apabila kita memahami maksud ayat ini, kita haruslah menggunakan kata hubung yang sesuai supaya kedua-dua ayat tunggal ini dapat dijadikan ayat mazmur. Dan dalam konteks 2 ayat ini, kata hubung yang sesuai ialah dan. Kita perhatikan bagaimana kita menggunakan dan untuk menggabungkan ayat 1 dan ayat kedua, dan akan terbinalah ayat mazmur yang pertama. Ayatnya berbunyi, gejala negatif amat membimbangkan semua pihak dan terus memberikan tamparan hebat kepada negara. Jadi, ayat ini lengkap, maksud masih sama dengan ayat tunggal 1 dan 2, dan ayat ini ialah ayat mazmur yang mengandungi kata hubung dan. 同学们，我们看看这边我们的第一个和第二个单句，这2个造句都有同样的主语，那就是 subject gejala negatif。当你明白了这2个造句的意思，你就可以用适合的连词，那就是dan，来把单句1和2连接起来，形成我们的 ayat mazmur 复句。所以我们的 ayat mazmur 这个是第一句 ayat mazmur 里面就有了连词 dan。 Seterusnya ayat mazmur yang kedua kita bina daripada 2 ayat tunggal ini. Kita teliti dahulu 2 ayat tunggal ini. Yang pertama, ibu bapa sering sibuk mencari rezeki. Yang kedua, sibuk mencari rezeki mengisi periuk nasi sekeluarga. Murid-murid perhatikan, dalam kedua-dua ayat tunggal ini terdapat frasa yang sama, iaitu sibuk mencari rezeki. Jadi, kita setelah meneliti maksud ayat-ayat ini, kata hubung yang sesuai untuk menggabungkan ayat pertama dan ayat kedua ialah untuk. Ayat pertama ialah ayat induk dan memerlukan satu ayat kecil yang menjadi keterangan kepada ayat pertama. Jadi kita gunakan kata hubung untuk menggabungkan ayat 1 dan ayat kedua menjadi ayat mazmur kita yang kedua. Ayat ini berbunyi, ibu bapa sering sibuk mencari rezeki
untuk mengisi periuk nasi sekeluarga. Jadi ini ialah kata hubung yang paling sesuai untuk menggabungkan ayat 1 dan ayat 2。同学们，我们要把这两个造句来连结，用适合的连结词，以便能形成 ayat majmuk yang kedua。在这边你们会看到两个造句里面都有同样的词，那就是 sibuk mencari rezeki。所以在这种情况中，我们是要用适合的连词，那就是 untuk 来把一和二连接起来。我们的造句就是 ayat majmuk kedua， 那就是 ibu bapa sering sibuk mencari rezeki， 加一个 untuk mengisi periuk nasi sekeluarga。Seterusnya murid-murid, kita perlu membina ayat majmuk yang ketiga daripada 3 ayat ini. Jadi apabila kita nampak ada 3 ayat, maksudnya kita perlu menggunakan 2 kata hubung. Jadi kita perhatikan ayat pertama, remaja terlibat dalam gejala sosial. Ayat kedua, mereka ingin menunjukkan keperwiraan. Ayat ketiga, mereka ingin menunjukkan kegagahan. Dalam ayat 2 dan 3 terdapat perkataan yang sama, iaitu mereka ingin. Jadi kita tengok dahulu ayat pertama dan ayat kedua. Ya. Kita perlu fikirkan kata hubung yang sesuai untuk menggabungkan ataupun menghubungkan ayat 1 dan 2. Jadi mula-mula kita tulis dahulu ayat pertama. Remaja terlibat dalam gejala sosial. Okey, seterusnya kita gunakan kata hubung kerana. Kerana ingin menunjukkan keperwiraan dan kegagahan. Ayat 2 dan 3 ini kita gabungkan dengan menggunakan kata hubung dan. 同学们，我们要写第3个 ayat majmuk 是从上面这个3个单句。因为有3个单句，所以我们就是要用2个连词来结合，就是讲1跟2要用1个连词，2和3又要用另外1个连词。所以我们的1和2是用kerana来连接，然后2和3是用dan来连接，就形成了我们这个第3个 ayat majmuk。Murid-murid perhatikan di sini, ini ialah jawapan lengkap kita bagi latihan ataupun praktis kedua. Okay, yang meminta kita membina 3 ayat majmuk daripada ayat-ayat tunggal yang bergaris. Jadi perhatikan ayat pertama, kita ada kata hubung dan. Ayat kedua, kita menggunakan kata hubung untuk. Dan ayat ketiga, kita menggunakan kata hubung kerana dan dan。给同学们，这边你会看到是我们完整的答案。刚才题目 practice 2那边是要我们从划线的单句来写3个复句，就是3个 ayat majmuk。所以当我们考试或做练习的时候，我们的答案是一句一句的写下来，因为答案要 ayat majmuk， 我们的每一个造句里面都肯定要有连词，就好像这边造句1、2和3。Baiklah murid-murid, demikianlah penerangan cikgu tentang cara menjawab soalan
menggabungkan ayat-ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Cikgu berharap semoga perkongsian ini dapat membantu meningkatkan pemahaman murid-murid dalam tajuk ayat tunggal dan ayat majmuk. 同学们，今天的分享有关怎么样把 ayat tunggal 单句写成 ayat majmuk 复句，就到此。老师希望这个分享能使到同学们更明白有关 ayat tunggal 和 ayat majmuk 这个题目。Kita berjumpa lagi dalam video cikgu yang akan datang untuk meneruskan perbincangan kita dalam aspek ayat tunggal, ayat majmuk. 我们下个影片再见，拜。